Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat? Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Hazli Nisan, ahli farmasi daripada Farmasi Duyung Sdn Bhd. Okey, siapa yang sempat bersama dengan saya live hari ni Okey, kita nak sembang-sembang petang ni. Siapa yang free tu boleh join. Okey. First kali saya harap saya punya tajuk ni memberi manfaat lah, iaitu tajuk yang saya pilih iaitu anak kecil demam dan apa nak buat. Yang ini rasanya ilmu yang sangat bermanfaat kepada ibu-ibu muda. Okey, itu satu, dan juga kepada yang mereka yang sedang tercari-cari mengenai tajuk ni lah, supaya apa dia dapat memberi satu panduan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum saya mula, bolehkah saya nak tahu sama ada audiens yang dekat depan saya ni dapat ke melihat ataupun mendengar suara saya jelas ataupun tidak. Okey, jika yang sempat masuk, boleh komen dekat ruang komen jelas Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, okey, daripada mana saudara dan saudari yang dekat depan saya ni berada? Daripada jauh ke? Daripada Johor ke? Daripada Melaka ke? Ataupun lebih jauh daripada sampai mana live streaming ni didengar? Okey, boleh komen juga daripada mana. Macam sekarang saya berada dekat Farmasi Duyung Cawangan Serkam, Melaka. Okey. Dan yang ketiga, saya harap siapa yang sempat melihat video saya ni boleh like dan share dekat wall masing-masing, supaya apa? Supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian saya yang sedikit ini. Okey. So saya nak mulakan. Okey, anak kecil demam. Okey, anak kecil ni saya kategorikan sebagai bawah 12 tahun. Okey, kalau anak lagi kecil di bawah 6 tahun. Okey, biasanya demam ni apa? Demam ni ialah salah satu respon badan di mana jika berlaku ataupun adanya allergen ataupun benda asing yang masuk dekat dalam badan kita, cara salah satu badan kita respon, iaitu sistem pertahanan kita respon, ialah dengan menaikkan suhu. Okey, mungkin disebabkan kadang-kadang disebabkan oleh hadirnya virus, bakteria, ataupun kadang-kadang badan kita ni panas disebabkan kurang tidur, stres, ataupun dehydrate, iaitu kurang air dalam badan. Itu adalah salah satu, orang kata demam ni jangan bimbanglah. Ada yang hanya biasa-biasa, tetapi ada condition dia yang kita kena rawat. So sekarang ni saya memberi pendekatan, itu ialah punca. Okey, itu yang pertama. Dan juga demam ni kita boleh kategorikan sebagai demam bila kita ukur menggunakan digital ataupun infrared thermometer, di mana suhu demam ialah 37.5 darjah Celsius dan ke atas. Okey. So senang cerita, kalau anda ada anak kecil, okey, yang baby sampai 6 tahun tu, jika kita tengok, satu, kita tengok dia punya fizikal lah, sama ada dia dah senyap dia daripada aktif, dia tiba diam, tu satu. Lepas tu dia dah start bibir dia dah start kering. Itu simptom simptom fizikal yang kita boleh perhatikan. Dan juga kita tengok suhu dia panas. Dan nak lebih tepat lagi ialah mengukur suhu badan dia menggunakan termometer, sama ada digital thermometer ataupun infrared thermometer ataupun ear thermometer, di mana bacaan yang dikategorikan sebagai demam ialah melebihi 37.5 darjah Celsius. Okey? Okey, setakat ni faham ke definisi demam? Okey. So saya sambung lagi Okey, kebiasaannya kalau untuk kanak-kanak ni, saya kategorikan sebagai dua cara yang kita boleh bantu untuk anak-anak kita ni kembali sihat lah. Siapa tak kita mesti nak anak kita sihat kembali kan? Okey, saya memberi pendekatan dua cara, iaitu rawatan bukan ubat dan juga rawatan ubat. Okey? Sebab saya juga adalah salah seorang ibu, saya share mengenai ilmu dan juga pengetahuan. Okey, yang pertama, rawatan bukan ubat ni bertujuan ialah untuk mengurangkan panas, memberikan anak ni terhidrat semula, iaitu tidaklah rasa kehilangan air. Dan yang ketiga lagi ialah merawat simptom-simptom lah. Okey, so yang pertama ialah kita nak pastikan bila kurang panas bukan ubat ni, ialah kita kena pakaikan pakaian anak yang nipis, yang lebih selesa, sama ada pakaian tu dari segi cotton ke, ataupun jika terlalu panas, kita boleh letak tuala basah dekat dahi, dekat badan-badan, okey? Ataupun jika ada sediaan lain seperti aloe vera,
lumurkan dia dekat badan anak tadi supaya apa? Supaya untuk hilangkan panas, ataupun lebih mudah guna cool fever baby ataupun cool fever kanak-kanak. Yang tu tampal saja sama di dahi ataupun di belakang badan anak tu, bertujuan untuk mengurangkan panas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena pujuk. Anak ni kadang dia manja kan, bila dia demam tu dia lagi nak merengek, dia lagi nak menangis, nak mak, kadang nak ayah. So kita pujuk anak-anak kita makan benda-benda yang berkhasiat especially contoh ialah sup. Kita buatkan dia bubur ayam dengan nasi lembut, supaya apa, kita bila dapatnya, especially kalau bubur ayam ataupun sup ayam ni, saya percaya dia kaya dengan nutrien dan juga dia membantu untuk meningkatkan imun sistem anak tu lagilah. Okey, itu dari segi pemakanan yang sihat. Dan juga saya nak ingatkan, ibu jangan bagi ataupun stop terus makanan manis. Kadang-kadang kita tengok anak kita tak selera makan kan, tapi sebaiknya kita jangan bagi benda manis lah. Jangan bagi stop jajan, stop minuman yang bermanis tu, gula ke apa ke, dan juga stop segala makanan yang berproses. Sebab apa? Sebab saya percaya makanan berproses ataupun makanan yang kurang khasiat ni, dia akan mengganggu imun sistem badan anak pada ketika itu. Sebab apa? Sebab masa demam, imun sistem anak dah terganggu. So kita jangan tambah lagi dengan makanan junk food seperti demikian. Hai Tuan Arif, terima kasih kerana menonton. Okey, itu yang ingatan kepada ibu-ibu muda. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir bukan ubat, ialah kita kena pastikan yang anak kita duduk dekat rumah. Dah jangan jalan-jalan dah. For sure. Satu, kita nak bagi anak kita rehat secukupnya. Dan yang kedua, kita tak nak ada gangguan ataupun disebabkan kita bawa anak, kita tahu anak kita tak sihat, kita bawa anak kita pergi mall lah, kita bawa anak kita pergi jalan-jalan, kita bimbang nanti anak kita akan dari segi kesihatan dan juga kerehatan anak tu terganggu. Senang cerita, kalau rawatan bukan ubat tu ialah beri anak kita rehat yang cukup dengan duduk saja di rumah. Dan saya percaya bagi anak yang diberi pilihan untuk kembali ke sekolah pada 1 hari bulan 7 ni, betul kan? Okey, jadi jika anak yang bila kita tengok pagi-pagi, kita tengok anak kita dah bangun dan bila kita tengok suhu dia dah meningkat lebih daripada 37.5, terus jangan bagi anak ke sekolah lah. Dan biar saja anak tu rehat. Okey? So setakat ni dapat ke? Okey, itu ialah rawatan bukan ubat. Okey, bagaimana pula jika rawatan ubat? Okey. Yang ini, rawatan ubat ni saya contoh apa yang farmasi Duyung praktis ialah hanyalah kami memberi kepada anak yang di bawah 3 hari demam. Maksud saya baru nak demam, 3 hari dan ke bawah baru nak demam, ataupun di mana suhunya sekitar di bawah 38 ke bawah. Okey, sebab apa? Saya percaya nanti jika suhu tu dah tinggi sangat, especially melebihi 39 darjah, yang tu kami dah tak rawat lah. Itu satu. Dan juga jika demam tu, jika ibu mengadu yang anak ni dah 3 hari berturut-turut demam dan tidak kebal-kebal, yang tu pun kami tak rawat. Kami minta ibu bawa anak ataupun anak kecil ni ke hospital untuk rawatan lanjut. So, untuk alternatif kepada yang baru nak demam, tu satu, baru orang kata badan dah start panas-panas. Okey, biasanya kalau dekat farmasi Duyung kami praktis, kami akan memberi anak ni pilihan. Okey, yang pertama sekali ialah jenis sirap, iaitu sirap paracetamol. Okey, sirap paracetamol ni ialah bersifat antipyretik. Iaitu dia akan membuangkan bersifat untuk mengurangkan suhu panas badan lah. Okey. Dan juga kebiasaannya kiraan untuk sirap paracetamol ni ialah lebih tepatnya di mana ibu kena beritahu kepada kami berapakah berat badan dan juga berapakah umur anak yang memerlukan ubatan tadi. Contoh yang ini sedikit teknikal saya ajar. Okey, kalau untuk sirap paracetamol, biasanya saya bagi contoh anak yang berumur 3 tahun. Okey, kebiasaan untuk paracetamol sediaan 250 mg per 5 mil. Okey, dan beratnya ialah 10 kilo. Kita akan darabkanlah 10 kilo darab dengan 15.
Dan kita dapat bacaan darab dengan 5 bahagi dengan 250 mg dan dapatlah 6 mil. Bermaksud ibu hanya perlu ambil 6 mil sahaja, beri kepada anak itu paling kerap 4 kali sehari. Ataupun paling kerap ialah setiap 6 jam sekali. Okey. Supaya apa? Supaya akan bantu untuk turunkan paras panas tadi. Okey. Itu ialah sirap paracetamol. Okey. Yang ini ialah kepada sirap paracetamol. Tapi suka saya nak ingatkan, yang ini tidak boleh melebihi 3 hari berturut-turut. Kalau lebih daripada 3 hari berturut-turut dan anak dah ada simptom yang saya recap lagi seperti suhu dah terlalu naik, lebih daripada 3 hari, bacaan 39-40 tu satu, dan start dah ada bintik-bintik merah, dan anak pun dah start tambah lagi simptom seperti selsema, muntah-muntah, cerit-berit, tu jangan tunggu, jangan ambil risiko lah, terus bawa anak ke hospital. Okey, itu untuk so itu ialah untuk sirap paracetamol. Okey, bagaimana pula penggunaan SAP, iaitu suppository paracetamol pula. Okey, untuk SAP pula biasanya kami akan bagi alternatif kepada ibu untuk pilih sekiranya anak yang dibawa ke klinik, ke farmasi kami mengalami masalah muntah-muntah lah, muntah yang bila dia makan ubat sirap je dia muntah. Dah tak boleh nak buat apa dah. Tu satu, dan juga disebabkan memang ibu beritahu yang anak ni memang payah nak minum sirap paracetamol. So cara alternatif kedua ialah memberikan paracetamol suppository, iaitu jenis yang masuk ponggong tu. Okey, itu pun sama, dia ada 2 dos yang kami selalu bekalkan. Dos 125 mg yang itu untuk bawah 3 tahun dan dos 250 mg 3 tahun hingga 6 tahun. Dan suka saya nak share, ibu bapa kena beritahu kami berapakah berat badan anak secara spesifik supaya kami dapat beri secara lebih mudah. Okey, itu untuk jenis paracetamol. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan suppository Voltaren, diclofenac sodium? Okey, kalau yang untuk suppository sodium pula, kebiasaannya kami akan recommend, okey, sekiranya ibu mengadu selepas sejam pemberian sirap paracetamol tu, suhu masih naik, masih tinggi, yang itu kita akan recommend untuk beri sebiji lah Voltaren kepada baby. Okey, tapi suka saya nak ingatkan, Voltaren ni hanyalah untuk baby yang berumur setahun dan ke atas. Okey, itu yang pertama. Dan juga Voltaren ni kena jaga-jaga supaya ibu kena tahu yang jika ibu nampak yang simptom demam ni ialah demam denggi, memang jangan bagi langsung lah. Sebab apa? Sebab ada pantang larang sikit kepada mereka yang suspek denggi, jangan langsung ataupun tidak langsung diberikan Voltaren. Sebab apa? Kita bimbang akan berlakukan komplikasi lebih teruk lah. Contohnya ialah pendarahan. Okey? So itu sajalah sedikit perkongsian, sama ada bukan ubat, rawatan dan juga rawatan ubat. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Hai Puan Norizanian, terima kasih kerana menonton. Anak sihat ke? Anak kecil 2 orang tu? Okey, saya harap sekurang-kurangnya anda dapat perkongsian yang saya nak share pada petang ini. Okey, suka saya nak ingatkan, boleh like dan share dekat wall masing-masing supaya apa? Supaya tajuk ini memberi manfaat pada orang lain yang mendengar. Tu yang kedua, jika tuan-puan perlukan maklumat lanjut, kami berada dekat 3 tempat, boleh walk in sahaja, sama ada di Farmasi Duyung Melaka, di Serka Melaka ataupun di Gemencih Melaka, untuk berjumpa dengan ahli farmasi kami dan juga petugas untuk khidmat nasihat mengenai demam selanjutnya. Ataupun jika tuan-puan memerlukan pembelian secara Shopee pun kami ada buka jugalah dekat Shopee, dan juga kami masih membuka delivery service. Okey, itu sajalah. Jika tiada apa-apa soalan, saya rasa setakat ini sahaja. Semoga perkongsian saya sedikit ini memberi manfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Jumpa lagi.